Antara paparan menarik hari ini. Ketua Polis Negara sahkan Taib Mahmud tak dilarikan atau dicolik. Masih ada ruang untuk pembebasan Najib. PAS tolak bersama kerajaan yang jelas zalim. Dakwaan bahawa bekas yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Abdul Taib Mahmud dilarikan adalah tidak benar. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata, hal ini kerana keberadaan Abdul Taib diketahui ahli keluarga, adik-beradik, peguam dan doktor serta jururawat yang merawat beliau di hospital. Katanya pihak polis ada menerima laporan media berhubung perkara ini daripada ahli keluarga tetapi bukan daripada Pesuruhjaya Polis Sarawak, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah dan Ketua Polis Negara. Laporan-laporan itu kami ambil dari siasat, namun ia tidak benar seperti yang menyatakan Tuan Yang Terutama Abdul Taib dicolik atau dilarikan. Apa jauh keputusan Lembaga Pengampunan terhadap Datuk Seri Najib Razak? UMNO perlu move on dan tidak perlu menyerang institusi Presiden kerana masih ada ruang bagi pembelaan bekas Perdana Menteri itu. Ketua UMNO Bahagian Batu, Ghulam Muzaffar Ghulam Mustaqim mengakui agenda pembebasan Najib penting. Namun katanya agenda parti untuk menghadapi pilihan raya juga penting. Katanya apapun keputusan Lembaga Pengampunan terhadap bosku, UMNO kena move on dan business as usual. Betul dan tidak dinafikan kes bosku penting, tetapi agenda Darurat UMNO untuk menghadapi PRU16 juga penting. Apa-apa pun tanggapan negatif orang ramai termasuk ahli-ahli UMNO terhadap agenda dan hala tuju UMNO. Selepas rayuan pengampunan penuh buat bosku gagal, insya-Allah jalan dan sinar untuk bosku masih ada. Ghulam Mustafa berkata, perkara 42 Perlembagaan Persekutuan masih boleh diguna pakai untuk memohon pengampunan seterusnya dan budi bicara daripada Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim. Katanya yang penting kita ahli-ahli UMNO yang sayangkan bosku kena sabar dan berusaha. Sejak dari dulu saya pernah nasihatkan kepada haters Ahmad Zaid Hamidi, abaikan mereka. Tak perlu dilayan apa yang mereka katakan, anggaplah seperti anjing menyalak bukit. Selebihnya kita doa agar mereka diberikan kesembuhan daripada penyakit mental yang sedang mereka hadapi. Jumaat lalu media melaporkan Lembaga Pengampunan Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya mengesahkan bekas ahli Parlimen Pekan itu akan dibebaskan pada 23 Ogos 2028. Tarikh tersebut adalah 6 tahun lebih awal dari tempoh hukuman. Sepatutnya selain jumlah denda dikurangkan daripada RM210 juta kepada RM50 juta. Keputusan itu diputuskan dalam mesyuarat Lembaga Pengampunan Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya kali ke-61 yang bersidang pada 29 Januari lalu yang dipengerusikan Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah. Susulan keputusan, ada segelintir penyokong Najib menyerang Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi kerana gagal mendapat pengampunan penuh buat Najib. Mula selanjut, Ghulam Mustafa berkata, ahli UMNO perlu ingat di hadapan mereka banyak agenda yang perlu parti itu perjuangkan termasuk Kongres Ekonomi Bumiputera yang akan berlangsung akhir bulan Februari ini. Kongres ini juga penting katanya bagi merubah lanskap sosioekonomi bagi orang Melayu. Katanya, akhir kata nasihat kepada ahli-ahli UMNO, kita jangan terbeli dan termakan dengan pesakit-pesakit mental yang ingin memecah belahkan kesatuan dan keharmonian. Tan Sri Abdul Hadi Awang menegaskan bahawa PAS akan terus bersama Islam yang berkuasa dan menolak idea Islam sekular yang tidak berkuasa. Presiden PAS menyatakan bahawa konsep Islam sekular itu dicemari oleh penjajah dengan meninggalkan pedoman Allah dan hasilnya membawa kepada kesan buruk yang dapat dilihat pada masa kini. Abdul Hadi juga mengulas tentang isu perpaduan yang sedang menjadi perbincangan, menyatakan bahawa perkara tersebut dianggap sangat penting sehingga semua pihak perlu menyokong usaha untuk mencapai perpaduan. Katanya Allah menciptakan manusia menjadi satu umat walaupun terdiri daripada pelbagai-bagai bangsa, berbeza kebolehan dan berlainan kemampuan kerana peranan masing-masing yang tidak sama. Namun begitu, semua manusia bersatu dalam bermasyarakat dan bertamadun secara fitrah. Walaupun Abdul Hadi tidak menyatakan secara jelas apa yang dirujuknya dalam catatan tersebut, ia mengingatkan sesetengah pihak kepada pendirian Perikatan Nasional termasuk PAS sebagai komponen menolak idea Istana Negara mengenai pembentukan kerajaan perpaduan selepas PRU ke-15 lalu. Ekoran kebuntuan daripada keputusan PRU berkenaan, tiada mana-mana pihak memperoleh majoriti mudah di Dewan Rakyat dan gagal membentuk kerajaan secara bersendirian. Ia mendorong Yang di-Pertuan Agong ketika itu, Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah mencadangkan pembentukan kerajaan perpaduan. Bagaimanapun pengerusi Perikatan Nasional, Tan Sri Muhyiddin Yassin menolak saranan tersebut. Selepas ditolak, Pakatan Harapan sebagai parti yang memenangi kerusi terbanyak, akhirnya membentuk kerajaan bersama dengan Barisan Nasional sebelum turut disertai parti-parti lain di Sabah dan Sarawak. Abdul Hadi berkata, PAS menolak perpaduan yang berbentuk sekular dan liberal yang didakwanya diwarisi daripada penjajah, justru ia diharamkan. Langkah itu katanya tidak menjadikan PAS degil, sebaliknya menjalankan kewajipan sebagai hamba Allah yang beriman serta mengikut perintah Tuhan. Katanya kita menyaksikan dengan nyata kegagalan ideologi dan teori ciptaan manusia yang sedang berlaku.
Masalahnya masih ramai yang tidak mahu menerima penyelesaian Islam yang ingin dikembalikan oleh PAS kerana masih tegar pegangannya kepada pelaksanaan yang gagal. Ahli Parlimen Marang itu juga mendakwa PAS tidak diberi peluang apabila mereka dihadapkan dengan banyak sekatan sehingga mencabuli konsep demokrasi. Dia kemudian menjelaskan PAS tidak boleh bersatu dengan pihak lawan apabila menganggap mereka sebagai nyata zalimnya. Katanya PAS tidak boleh bersatu dengan mereka yang nyata zalimnya bertindak secara terpilih dalam memerintah negara kerana hukum nafsunya lawan bukannya mencari kawan. Sekian berita hangat di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.